sejahtera dan selamat pagi. Saya Cikgu Hopezi dari SMK Ketari Pentong Pahang. Pada hari ini, saya ingin membentangkan satu kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan penguasaan klasifikasi item-item akaun dalam persamaan perakaunan dengan menggunakan pendekatan uplift. Saya mengajar subjek prinsip perakaunan di SMK Ketari selama 11 tahun. Murid-murid dalam kelas saya biasanya terdiri daripada murid Cina yang sangat berminat belajar prinsip perakaunan. Mereka rajin berusaha mengikuti setiap pengajaran dan pembelajaran dalam kelas dan sentiasa berusaha menyiapkan kerja sekolah yang telah diberikan oleh guru. Setelah 2 tahun Perintah Kawalan Pergerakan, saya mendapati bahawa murid kelas sesi akademik 2022-2023 sangat lemah dalam penguasaan subjek BM dan matematik. Mengikut pengalaman saya selama 11 tahun, mereka ni tidak dapat memahami kehendak soalan, menguasai teknik mengingat komponen akaun yang biasanya wujud dalam bidang perakaunan. Mereka juga tidak dapat membuat operasi pengiraan peratus dengan tepat dengan menggunakan kalkulator. Sebaik sahaja ujian rintis pemilihan pakej kelas akaun tingkatan 4 dilaksanakan, saya mendapati bahawa atas sebab implikasi PKP, 5 orang murid yang lemah penguasaan BM dan matematik tidak dapat mencapai tahap minima yang telah diberikan oleh guru supaya boleh masuk kelas akaun. Atas rayuan murid, mereka tetap dibenarkan belajar dalam kelas akaun. Fokus kajian saya kepada 5 orang murid ini adalah dalam bab kedua prinsip perakaunan, iaitu bersamaan perakaunan. Dalam dunia berakaunan, kita akan agihkan segala harta kita, tanggungan kita, lepas tu tanggungan kepada perniagaan iaitu dikenali sebagai aset, lepas tu belanja, liability, equity pemilik dan hasil. Saya telah menggunakan satu pendekatan yang mudah supaya murid boleh mengingat semua komponen item-item akaun dengan mudah, iaitu aset dengan A, belanja B, liability L, equity pemilik E dan hasil H, iaitu pendekatan uplift. Pelajar kena memfokuskan kepada klasifikasi item-item akaun setiap komponen bagi penyata kewangan berdasarkan rumus persamaan perakaunan ini. Objektif kajian saya iaitu objektif umum ni kita akan dapat daripada DSKP prinsip perakaunan tingkatan 4 iaitu 3.1.1 mengklasifikasikan item setiap komponen penyata kewangan. Objektif khusus daripada DSKP ialah mengklasifikasikan item setiap komponen belanja dan hasil, mengklasifikasikan item setiap komponen bagi aset, liability dan equity pemilik. Objektif khusus ketiga, mengklasifikasikan item setiap komponen ke dalam persamaan perakaunan iaitu uplift. Kumpulan sasaran saya ini terdiri daripada 3 orang murid Cina iaitu diwakilkan dengan murid A, B dan E. Seorang murid Melayu diwakilkan dengan C dan seorang murid India diwakilkan dengan D. Dalam pelaksanaan kajian ini, satu intervensi telah dilaksanakan oleh saya iaitu daripada kaedah ujian rintis ni, pentaksiran bulan pertama, ujian pra dan ujian post. Pada minggu pertama, saya telah mengumpulkan 5 orang murid ini untuk memperkenalkan semula klasifikasi aset, liability, equity pemilik hasil dan belanja melalui satu alat iaitu timbang yang boleh dikenali sebagai skill chart. Sekiranya kita memerhatikan di sebelah kanan kita, sekiranya murid hanya letakkan aset dan belanja sahaja, timbang tidak akan seimbang. Lepas tu sekiranya mereka letak
liability, equity pemilik dan hasil juga, timbang itu tidak juga akan seimbang. Maka cikgu akan menggunakan satu alat ini iaitu timbang memastikan semua murid yang belajar prinsip perakaunan ini sentiasa menghasilkan satu penyata kewangan yang seimbang, iaitu sebelah kanan kita yang timbang ni dikenali sebagai debit, semua komponen aset diletakkan sebelah debit, semua komponen belanja diletakkan sebelah debit. Dan sekiranya sebelah kanan tu, timbang sebelah kanan dikenali sebagai credit side, iaitu semua item-item komponen yang liability, komponen yang equity pemilik dan hasil adalah sebelah kredit supaya timbang ini sentiasa imbang. Selain itu, guru mata pelajaran akan memperkenalkan semua komponen item-item account iaitu aset yang sebelah debit kepada aset bukan semasa iaitu aset harta benda yang dimiliki oleh perniagaan yang lebih kepada tempoh 1 tahun. Setiap satu item cikgu akan jelaskan menggunakan bahasa Melayu, definisinya, kegunaannya supaya semua murid boleh memahami apa itu aset bukan semasa dalam bidang perakaunan. Selepas itu, cikgu akan memperkenalkan semua aset semasa kepada murid iaitu supaya murid boleh memahami harta benda yang dimiliki oleh setiap jenis perniagaan kurang daripada 1 tahun ialah apa. Lepas tu cikgu akan jelaskan juga apa itu liability. Liability bagi definisi dalam bidang perakaunan ialah hutang perniagaan kepada pihak luar dan juga ada satu tempoh sekiranya lebih kepada 1 tahun adalah liability bukan semasa, sekiranya kurang kepada 1 tahun kita dikenali sebagai liability semasa. Murid akan diperkenalkan satu item yang baru iaitu equity pemilik. Equity pemilik adalah tanggungan perniagaan kepada pemilik perniagaan. Maka murid kena memahami konsep, memahami setiap item account ini dan diklasifikasi di bawah bidang mana. Selepas itu, murid kena memahami juga setiap jenis perniagaan mesti ada hasilnya. Dan apakah items komponen yang digunakan sebagai hasil, cikgu akan jelaskan satu persatu. Selepas semua hasil diperkenalkan, cikgu juga akan memperkenalkan setiap jenis belanja yang sepatutnya wujud dalam entiti perniagaan supaya setiap murid prinsip perakaunan boleh menghasilkan satu penyata kewangan yang tepat dan betul. Selepas cikgu jelaskan semua jenis-jenis komponen items, murid akan mengingat dan menghafal. Sekiranya dia tak faham dalam bahasa Melayu, cikgu akan jelaskan menggunakan bahasa Inggeris. Sekiranya mereka masih tidak faham, cikgu juga akan menggunakan bahasa Mandarin untuk memastikan setiap murid boleh menguasai dengan baik. Minggu pertama, selepas cikgu telah membuat satu penerangan, murid akan diagihkan kepada 2 kumpulan. Secara berpasangan atau perkumpulan, mereka perlu menghasilkan satu skill chart. Skill chart ini, sekiranya cikgu ada bajet, pelanjawan atau ekonomi yang mengizinkan, cikgu boleh membeli alat atau satu whiteboard. Okay. Suruh murid melukis dan mewarna. Dan murid akan menghasilkan skill chart ini mula dengan aset tambah belanja dahulu, lepas tu sebelah kredit adalah hasil tambah liability dan equity pemilik. Selepas itu, cikgu akan menyanjutkan lagi pemahaman murid pada minggu kedua. Minggu ini, murid perlu senaraikan aset, liability dan equity pemilik mengikut kreativiti mereka. Mereka perlu mencari gambar yang bersesuaian melalui internet atau daripada majarah atau buku-buku yang ilmiah supaya mereka boleh
mengklasifikasikan komponen item-item aset bukan semasa, aset semasa di sebelah debit dan liability dan modal di sebelah kredit. Dan skill chart ini akan menunjukkan sentiasa timbang itu adalah seimbang. Selepas itu, satu kumpulan dia akan senaraikan belanja dan hasil yang telah diajar oleh cikgu pada minggu pertama, iaitu semua belanja akan disenaraikan dalam skill chart yang sebelah debit dan semua hasil akan disenaraikan dalam skill chart yang sebelah kredit. Dan di sini kita akan nampak murid sudah boleh mengklasifikasikan aset dan belanja di sebelah debit timbang dan liability equity pemilik dan hasil di sebelah kredit yang timbang ini. Kajian tindakan ini akan menggunakan 3 minggu untuk selesaikan, iaitu pada minggu ketiga, murid boleh menggunakan uplift untuk mentafsir penyataan urus niaga dalam jadual persamaan perakaunan. Sebelum ini, kita hanya nak memperkenalkan setiap komponen aset, liability, equity pemilik, hasil dan belanja. Lepas tu, murid perlu ingat di mana mereka kena letak kedudukan dia yang betul sebelah debit dan sebelah kredit. Lepas itu, mereka perlu menggunakan uplift untuk mentafsirkan penyataan urus niaga. Dan daripada penyataan urus niaga, murid sudah boleh mengaplikasikan uplift ke dalam jadual persamaan perakaunan seperti dalam soalan SPM sebenar. Dalam soalan SPM sebenar, jadual persamaan perakaunan sangat famous. Selang 2 tahun akan keluar soalan dan murid boleh pilih soalan ini dan memastikan mereka boleh jawab dengan lebih yakin dan bersemangat. Baik. Daripada dapatan gajian, saya telah membuat satu perbandingan pentaksiran bulan 1 dan pentaksiran pertengahan tahun. Murid A ialah seorang murid Cina. Sebelum saya menjalankan intervensi ini, maka yang dia dapat daripada 12 maka adalah 3 sahaja. Selepas sahaja intervensi, masa pertengahan tahun, walaupun telah banyak bab yang kita keluar, mereka masih boleh menguasai persamaan perakaunan ini, soalan ini dan boleh dapat markah yang 6 markah. Maka 6 daripada 12 adalah selamat. Bagi murid kedua, dia juga seorang murid Cina. Walaupun nampak tak banyak perbezaan, tapi sekurang-kurangnya dia adalah stable, murid yang stabil. Murid C nampak dia sangat berusaha dan dia adalah seorang murid Melayu. Sebelum dia intervensi dijalankan, dia dapat markah 7. Selepas tu dia akan dapat markah penuh sebab dia memang sangat faham bahasa Melayu, tetapi dia perlu sahaja bimbingan guru untuk memastikan klasifikasi item di tempat yang betul. Murid T adalah seorang India. Seorang India, kalau ikut pengalaman cikgu, saya mendapati bahawa mereka lemah penguasaan BM, tak faham kehendak soalan, tak boleh membuat operasi matematik dengan tepat dan dia ada penurunan sikit. Dan sebelum intervensi, pentaksiran bulan 1 dia dapat markah 6 daripada 12, tapi pertengahan tahun dia ada kekurangan sikit sebab kita dah banyak chapter telah mengajar dan dia tidak dapat menghafaz semua. Bagi murid E adalah seorang murid Cina yang sangat lemah. Dia boleh kata tak faham bahasa Melayu. Dia tak boleh berkomunikasi dengan cikgu dengan baik. Maka apabila dalam menjawab soalan yang berkaitan dengan persamaan perakaunan, mula-mula dia boleh menguasai sebab memang kita keluar satu soalan itu sahaja yang susah. Tapi kalau pertengahan tahun dah combine dengan chapter lain, dia tidak boleh menguasai dengan baik. Refleksi kajian keseluruhan saya mendapati bahawa ujian pra dan post setiap aktiviti menunjukkan murid sebenarnya dia faham konsep yang telah diajar oleh cikgu dalam setiap kelas.
Tapatan pentaksiran pertengahan tahun menunjukkan murid gagal mentafsir soalan ramalan SPM dan tidak dapat mencapai keputusan yang memuaskan kerana mereka tidak dapat mengingat segala format setiap komponen dengan baik. Kajian ini sebenarnya masih perlu diteruskan bagi bab seterusnya supaya murid dapat menguasai soalan persamaan perakaunan pada pentafsiran akhir tahun yang akan datang. Selepas menguasai ableh dalam persamaan perakaunan iaitu bab 2, 5 orang murid ini dia boleh juga mengaplikasikan ableh bagi 3 topik lagi dalam prinsip perakaunan tingkatan 4. Iaitu bab ledger, mereka boleh mengaplikasikan ableh untuk membuka ledger dan boleh memasukkan ableh di sebelah debit dengan betul dan kredit dengan betul. Selepas itu, mereka juga boleh mengaplikasikan ableh ini, pendekatan ableh ini ke dalam imbangan juga, iaitu boleh klasifikasikan paki-paki aset dan belanja di sebelah debit dan komponen-komponen bagi liability, equity pemilik dan hasil semua pakinya letak sebelah kredit dan akan sediakan satu imbangan juga dengan seimbang. Selain itu, pelajar juga boleh mengaplikasikan pendekatan ableh ini dalam penyata kewangan, iaitu mereka menggunakan ableh menyediakan penyata kewangan dengan tepat seperti dalam objektif umum. Itu sahaja daripada pembentangan saya. Sekian, terima kasih.